Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 4 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Okey, hari ini hari Khamis, tibalah giliran sains untuk PDPR. Murid-murid, teacher harap kamu sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Jadi pastikan bersama-sama kamu ada buku teks sains tahun 4, buku nota dan juga alat tulis. Oh, minggu ini kita tak ada guna modul aktiviti ya. Jom baca doa belajar. Murid-murid, pada minggu ini kita akan belajar sifat cahaya yang kedua iaitu pantulan cahaya. Sekiranya minggu lepas kita belajar tentang cahaya bergerak lurus, jadi minggu ini adalah sifat cahaya yang kedua iaitu pantulan cahaya. Apabila melihat cermin, kita dapat melihat imej yang terbentuk pada cermin. Betul tak? Teacher dah macam Upin Ipin dah. Fenomena ini kita panggilnya pantulan cahaya. Okey? Bagaimana pantulan ini terjadi? Apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin seperti cermin muka, cahaya tersebut akan dipantulkan. Jadi permukaan yang dapat memantulkan cahaya ialah permukaan yang rata dan licin. Ya, ingat ya murid-murid, permukaan rata dan licin boleh memantulkan cahaya. Cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan ke arah cermin. Maksudnya apabila kita di hadapan cermin, cahaya yang menyinari kita dipantulkan ke arah cermin yang di depan kita tu. Kemudian cermin itu pula memantulkan imej ke arah mata kita. Maksudnya cahaya pantul kepada cermin, cermin tu pantul balik kepada kita. Sebab itulah imej tu kita nampak. Okey, imej kita, muka kita tu. Contoh fenomena pantulan cahaya. Kita tengok ada beberapa contoh. Kita nak tengok ya. Pertama adalah ni apa ni? Nampak tiga dengempuh buat apa? Dia duduk di depan permukaan air. Jadi imej terbentuk pada permukaan air. Kan? Pernah tak kamu buat ini? Teacher rasa ada di antara kamu pernah melihat imej kamu di permukaan air. Yang kedua adalah imej yang terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Kenapa lantai berjubin bukan lantai simen? Ingat ya, permukaan yang boleh memantulkan cahaya tadi apa? Rata dan licin. Sebab ada sesetengah permukaan simen itu tidak rata dan tidak licin. Sebab itulah contoh yang diberikan adalah jubin. Dan yang ketiga adalah imej yang terbentuk pada permukaan logam. Itu adalah contoh cerek air. Permukaannya logam. Jadi, teacher rasa kamu biasa nampak fenomena ini yang mana imej kamu terpantul di permukaan logam. Seperti sudu mungkin. Betul tak? Dan juga kereta kan di permukaan permukaan kereta, bodi kereta tu. Okey, ini teacher nak kamu buat nota sains untuk kita menambahkan pemahaman dan juga supaya kamu lebih faham. Jadi kita salin nota untuk kamu lebih faham tajuk ni ya. Nota sains ini salin dekat dalam buku nota sains, of course lah kan. Rujuk buku teks muka surat 96. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Tarikh hari ini 15 hari bulan 7, 2021. Sikit saja notanya, nampak macam banyak tapi sebenarnya sikit saja. Dia 2 muka surat saja. Okey, tajuknya, tajuk besar tadi kamu tulis pantulan cahaya, tulis hari dan tarikh. Ini tajuk kecil, kegunaan pantulan cahaya.
Ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 96 dan 97. Pertama, ini adalah contoh pantulan cahaya yang ada di sekeliling kita dan kegunaannya pada kita untuk menjalani kehidupan seharian. Okey. Pertama, cermin pandang belakang dan sisi. Ini yang pada kereta tu, kalau kamu perasan. Teacher semua tahulah cermin pandang belakang tu yang di dalam kereta, yang duduk depan tu, yang kita boleh tengok belakang. Dan cermin sisi yang di kiri kanan pada kereta tu. Fungsinya membolehkan kita melihat objek di belakang dan di sisi kereta. Jadi tak perlulah kita nak pusingkan kepala kita, memadai kita memandang kepada cermin tersebut. Ini contohnya. Ini adalah cermin pandang belakang. Ini adalah cermin sisi. Jadi kita boleh tengok apa yang ada di belakang kereta dan di sisi kereta. Yang kedua, contoh kegunaannya adalah cermin cembung di selekor jalan raya. Yang mana cermin cembung ni? Ini. Dia cermin ni kalau kita tengok betul-betul macam sedikit pening tau. Tapi ia sangat membantu kerana ia membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan kemalangan. Selalunya cermin ini diletakkan di selekor yang tajam. Maksudnya bila kita pandu, kamu naik motor, sorry lah kamu tak boleh naik motor lagi. Mungkin kamu bonceng kan motor ataupun kamu naik basikal pula, kereta bersama keluarga kamu. Kadang-kadang ada selekor tajam, kita tak tahu ada kenderaan tak daripada depan. Jadi inilah fungsi cermin yang diselekor ni, cermin cembung. Okey. Contoh ketiga, teacher rasa ini biasa kamu tengok apabila doktor gigi datang sekolah untuk buat rawatan gigi. Betul tak? Ini adalah cermin pergigian yang membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian terlindung. Selalunya doktor guna untuk melihat keadaan gigi yang belakang, belakang. Sebab nak tengok kan susah, takkan nak macam mana dia nak tengok dalam-dalam mulut kamu kan. Jadi itulah fungsi cermin pergigian ini. Yang keempat, apa ya? Ini cermin, tak kisahlah ni cermin sampai bawah yang panjang ataupun cermin yang diletak kat bawah saja. Kalau kamu biasa pergi pasar raya untuk beli kasut, kamu akan perasan ada cermin yang diletak di lantai, sama ada cermin tu tinggi sampai boleh lihat satu badan ataupun untuk kaki saja. Okey. Pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Kadang-kadang kita nak tengok kasut tu sesuai tak dengan kita. Jadi takkan nak tengok, kita mesti nak tengok daripada pandangan depan. Itulah fungsi cermin tu. Kadang-kadang cermin ni dia attach sekali dengan tempat duduk. Jadi bukannya kamu kena duduk, dia di tepi tempat duduk tu kadang-kadang dia letak cermin bawah, bukan di permukaan lantai, dia berdirilah, cermin tu berdiri. Yang kelima, pelanggan di kedai gunting boleh melihat imej bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di belakang. Teacher, ini biasa kamu tengok kan, bila kamu pergi gunting rambut, nak tengok keadaan rambut yang belakang ni macam mana tukang gunting belakang rambut kamu. Inilah fungsinya pantulan cahaya. Maksudnya kamu akan pandang cermin depan kamu, tukang gunting tu dia akan pegang satu lagi cermin di belakang kepala kamu. Jadi kamu tengok melalui cermin di depan kamu. Kalau kamu tengok gambar ni, sebenarnya ada satu lagi cermin yang menghadap muka pelanggan tu. Okey. Dan yang keenam, ni, tentera laut boleh melihat objek di permukaan laut dari kapal selam menggunakan periskop.
Maksudnya ya, kapal selam tu, bila kata kapal selam tu keadaan tenggelam di dalam permukaan air. Jadi macam mana tentera laut tu nak tahu keadaan persekitaran di atas permukaan air? Itulah kegunaan periskop. Periskop ni ada dekat makmal sains. Macam mana periskop ini berfungsi? Cuba kamu tengok. Ada dua cermin ni. Cuba tengok cermin yang atas dengan bawah tu. Dalam periskop ni memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemati. Maksudnya terhalang tu kalau kiranya macam permukaan lah. Kalau biasa macam mana teacher nak explain ya? Teacher pernah buat eksperimen ni guna periskop. Murid duduk dalam makmal sains, dia intai di luar makmal. Maksudnya benda yang menghalang adalah tembok pintu makmal. Jadi kalau tentera laut, apa yang menghalangnya adalah permukaan air lah. Sebab dia duduk di bawah permukaan air dan objek yang ingin diperhatikan di atas permukaan air. Okey? Ini pun kamu kena salin. Ini ada, jangan risau. Ini ada dalam buku teks kamu, muka surat 97. Ini apa ni? Cuba kamu tengok ni apa ni. Ini adalah gambar rajah sinar. Dalam tajuk pantulan cahaya, ini adalah salah satu perkara yang penting kamu perlu biasakan. Itu gambar rajah sinar. Sinar 7. Sinar 7 tu maksudnya cahaya daripada, kalau kat sini cahaya daripada sumber cahaya lah. Dia pantul kepada cermin. Cermin adalah permukaan yang memantulkan cahaya kerana ia rata dan licin. Maka dia memantulkan sinar pantulan. Jadi fenomena pantulan cahaya boleh dilukiskan dalam bentuk gambar rajah ini. Okey, dan sudutnya, teacher tak pasti. Matematik kamu dah belajar sudut ke belum? Tapi sinar 7 dengan sinar pantulan, sudutnya adalah 90 darjah. Okey, sinar 7 tu cahaya yang ditujukan pada permukaan cermin. Itu sinar 7. Cahaya yang ditujukan. Sinar pantulan pula adalah cahaya yang dipantulkan dari permukaan cermin. Maksudnya bersama imej lah yang kita nampak tu. Okey? Itu sahaja daripada teacher untuk tajuk sifat cahaya yang kedua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang dengan sifat cahaya yang ketiga, iaitu pembiasan cahaya. Jadi teacher harap sangat kamu lengkapkan nota kamu sampai tajuk ni lah pada cuti ni. Jadi kita tak naklah makin lama kamu tangguh kerja, makin lama makin banyak. Okey, jadi sekian dulu daripada teacher. Assalamualaikum.